Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Saya Cikgu Nur Azlina binti Muhammad, selaku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Seni Wisma bagi tingkatan 5. Okay, hari ini Cikgu ini berkongsi sedikit lah berkaitan dengan review yang telah Cikgu buat di bawah tajuk 5, iaitu reka bentuk industri. Dalam reka bentuk industri ini, disiplin ilmu yang akan menggabungkan ialah berkaitan dengan teknologi dan juga kreativiti, di mana dia dapat menghasilkan sesuatu produk gabungan antara kreativiti dan juga teknologi, maka akan terhasilkan sesuatu reka bentuk produk. Jadi dalam penekanan dalam bidang ini adalah untuk menghasilkan produk yang berfungsi dan mempunyai nilai. Okey, sekiranya kita ingin mengeluarkan sesuatu produk yang ingin kita keluarkan itu haruslah mempunyai fungsi dia dan juga ada nilai dia. Selain daripada itu, cikgu ingin berkongsi sedikit dari segi prospek dan hala tuju di bawah reka bentuk industri. Di bawah reka bentuk industri ini, dia akan menawarkan peluang kerjaya yang luas di mana selari dengan dasar industri kreatif negara, di mana kerjaya dalam bidang ini juga dia merangkumi pelbagai disiplin yang berbeza. Rangkumannya termasuk dalam penghasilan produk, penggunaan paling asas hingga produk berteknologi tinggi. Dan reka bentuk industri ini dia akan berkembang mengikut pasaran dan juga kehendak pengguna. Okey, oleh itu menjadi cabaran reka bentuk industri dalam menghasilkan sesuatu produk yang mengikut kehendak pasaran. Okey, dan di mana dalam reka bentuk industri ini dia terbagi kepada 3, iaitu reka bentuk produk, okey, reka bentuk perabot dan juga reka bentuk automotif. Kalau dalam reka bentuk produk, dia harus menentukan objektif reka bentuk produk tersebut dan dia perlu mengetahui maklumat tentang produk yang sedia ada. Sama ada produk yang sedia ada ingin diperbaharui dan di mana mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam lukisan 2D, 3D, perisian komputer. Contohnya perisian komputer aided design, CAD, CAM seperti AutoCAD, Autodesk, Inventor. Dalam reka bentuk produk ni harus merancang kaedah sesuatu proses penghasilan produk dari awal hingga akhir. Dan seterusnya di bawah reka bentuk perabot, dia perlu mengetahui dan meneliti konsep reka bentuk perabot yang hendak dihasilkan. Penghasilan reka bentuk perabot ni mestilah memenuhi cita rasa pengguna dan boleh dipasarkan. Dia harus menitikberatkan keselamatan daripada reka bentuk perabot tersebut dan mengetahui teknologi perabot terkini, di mana kesukaan minat ni orang ramai terhadap reka bentuk perabot terkini. Okay, dan seterusnya berkaitan dengan reka bentuk automatik, harus membangunkan model prototipe. Contohnya dari segi untuk kenderaan, prototipe itu untuk tontonan fizikal, dan seharusnya menghasilkan prototipe kenderaan yang bertujuan untuk pengujian dan juga promosi pemasaran sebelum pengeluaran sesuatu reka bentuk automatik itu dikeluarkan secara besar-besaran. Selain itu juga ia harus mengetahui tentang teknologi automotif dan mempunyai pelan untuk penghasilan produk automotif pada masa akan datang. Ada tiga reka bentuk tadi, di bawah reka bentuk perabot, reka bentuk produk dan juga reka bentuk automotif. Reka bentuk juga dia ada konsep. Konsep produk boleh dikategorikan kepada 3 kategori, iaitu reka bentuk produk perabot, reka bentuk automotif dan juga reka bentuk ialah mudah alih, ergonomik dan juga mesra alam. Okey, kalau mudah alih ni konsep ia mempunyai sesuatu produk untuk dibawa ke mana-mana tu senang, selamat dan boleh digunakan dalam pelbagai situasi. Dan konsep ini bercirikan produk pintar, contohnya smartphone. Reka bentuk dulu sehingga kini mempunyai perubahan demi perubahan dari segi reka bentuknya tersendiri. Okey, dan seterusnya ergonomik. Ciri-ciri penting ergonomik ialah dia mesti efisien, selamat, selesa untuk digunakan dan serasi apabila pengguna menggunakan sesuatu alat ataupun produk tersebut. Sesuatu rekaan yang memiliki ciri-ciri ergonomik ini yang mampu mempunyai ataupun mengurangkan kadar kemalangan ataupun kecederaan kepada pengguna. Okey, jadi reka bentuk ni perlu menitikberatkan aspek kemanusiaan dan juga faktor keselamatan dalam rekaan mereka. Konsep produk ni kita mesti fikirkan 3 ni lah, mudah alih, ekonomik dan juga mesra alam. Dan konsep mesra alam yang terakhir tu, konsep mesra alam ni dia akan melibatkan proses pembuatan, penggunaan dan juga pelupusan produk yang tidak menjejaskan alam sekitar dan juga hidupan lain. Itu jadi kita perlu fikirkan konsep yang mesra alam lah. Model produk biasanya kalau kita buat sesuatu
produk tu kita sediakan berserta dengan model, dan model produk ni juga penting kerana sebelum penghasilan sesuatu produk tu ia perlu pastikan hasil reka bentuk produk ni dia dapat memenuhi kriteria yang diperlukan dalam spesifikasi produk. Model dalam reka bentuk produk ialah dia perlu ada model skala, model ekonomik dan juga model prototype. Dari segi model ini senang untuk dipersembahkan, dilihat produk yang hendak dikeluarkan tu dari segi reka bentuk dia, dari segi ekonomik dia, dari segi prototype dia. Ini adalah antara perkongsian cikgu berkaitan dengan tajuk reka bentuk industri. Sebenarnya reka bentuk industri ni memang berkait dalam kehidupan seharian kita. Produk-produk yang dihasilkan, yang kita guna dan dapat memberi kemudahan kepada kita semua. Reka bentuk produk yang ada, yang dikeluarkan. Dalam perkongsian ini ingin cikgu jelaskanlah, tekankan lagi sekali, dalam reka bentuk industri ni haruslah menggabungkan dari segi teknologi dan juga kreativiti reka bentuk produk itu. Okey, sekarang cikgu sudah berkongsi berkaitan dengan tajuk 5 dalam reka bentuk industri. Anak-anak pelajar bila lagi? Jom kita kongsi sama-sama. Okey, assalamualaikum.